Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan lagi kesempatan kepada kita bertemu dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perhimpunan dan perpisahan kita mendapat berkah dan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi membicarakan tentang anwa' ataupun jenis-jenis najis. Pada pertemuan yang telah lalu kita membicarakan najis mutawassitah, dan kita berada pada muka surat 204 membicarakan tentang masalah-masalah pada najis mutawassitah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi daraini. Pada mana perkara yang di bawah tu, kita tidak diberatkan untuk bertanya apakah dinding bangunan dibuat daripada benda najis atau tidak, kerana dinding itu tidak digunakan untuk solat. Jika bersandar di dinding, jika dia kering dan pakaian orang yang bersandar itu juga kering, maka hukumnya tidak mengapa, tidak najis. Dia macam ni tuan-tuan, umpama kita menyewa rumah. Kita menyewa rumah orang bukan Islam. Adakah perlu maknanya kita menyamak ataupun mensertu? Dia dalam istilah fiqh ni, kalau najis mughallazah ni disertu dalam kitab-kitab lama lah. Kita lebih banyak mengadakan lebih maknanya disamak. Kan? Jadi bagaimana hukum kalau kita menyewa, duduk di kawasan-kawasan yang majoritinya orang bukan Islam, kita masuk di situ menyewa? Adakah perlu makna kita samak satu rumah? Oi, ini bukan kerja kecil tuan-tuan, nak samak satu rumah kan? Jadi maknanya di dalam hukum fiqh, tempat yang kita nak samak sekiranya terdapat karenah, maknanya tempat yang kita yakini dekat situ memang ada. Contohnya dia memotong daging babi kat situ, nak masak, ada. Jadi maknanya ada menunjukkan maknanya di sana perkara yang boleh menimbulkan maknanya sangkaan yang berat bahawa kat situ tempat ni memang dia bernajis, maka di situ sahajalah yang kita samak. Dia tak perlu kat bilik, kat ni tak perlu. Mana tempat yang diyakini. Jadi tuan-tuan begitulah kan? Jadi kita tak perlu tanya kat sini ada najis tak? Sini ada najis tak? Tak perlu, susah gitu. Dia akan memberatkan. Jadi kalau kita nampak contohnya di pos kereta tu memang ada, nampak maknanya air najis kat situ ada kan? Najis maknanya mughallazah, maka di situlah yang perlu maknanya disamak. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nak menunjukkan bahawa Islam ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak diberatkan atas kamu melainkan atas kemampuan. Kan? Mana yang kita tengok pasti ada syak
ada pada kita maknanya tunjuk dekat sini ada kena makna tempat masak, memang orang ni dia bukan Islam, memang dia makan benda tu, atau di sini tempat memang dia tambat dia punya diikat anjingnya, maka di situ sajalah. Jadi tuan-tuan, begitulah maknanya dalam hukum fiqh. Kemudian yang seterusnya, percikan air di lain raya tidak najis kecuali jika yakin yang percikan tersebut berasal daripada najis. Mana kalau sekiranya diyakini bahawa air yang terpercik pada kita itu memang bernajis kerana terdapat tanda-tanda kat situ ada bangkai binatang ke atau apa, maka najis lah. Kalau tidak, dia sebagai maknanya kotoran yang cemar, kotoran dia. Jadi tuan-tuan, inilah makna dalam hukum fiqh ni, makna suatu perbahasan ataupun perkara yang luas, ya. Dengan adanya maknanya keluasan pandangan dan daripada para ulama-ulama ini, maka ianya sebagai satu rahmat kan kepada umat. Ni ulama ni bincang begini, dia kata begini, itu satu rahmat. Disebutkan al-ikhtilaful ulama barakah, makna khilaf di kalangan ulama ni dia memberikan keberkatan kepada umat dalam nak beribadat dan sebagainya. Air liur yang datang dari perut najis. Macam mana ciri-ciri yang dikatakan air liur yang datang daripada perut itu yang menjadi syarat dia tu jadi najis? Pertamanya, kenapa air liur jadi najis? Sebab bau dia. Sebab bau. Memang tak enak lah bau ni, bau busuk. Sebab dia datang daripada perut besar, usus besar kata, daripada maidah kata, perut simpan makan lah kan. Yang keduanya, kenapa air liur tu dia najis? Berwarna kekuning-kuningan. Sebab antara sebab mengapa dia air liur yang daripada perut itu najis. Dan yang ketiganya, kalau sekiranya tidak terlalu panjang tidur, kalau tak terlalu panjang maka tidak. Tapi kalau dah tidur 2-3 jam macam kita ni, balik nanti tidur sampai ke subuh baru bangun, nanti waktu tidur ni keluar kan, tempoh yang panjang. Jadi maknanya itu dia adalah maknanya air liur yang menjadi najis kan. Dan seterusnya, sebahagian ulama mengatakan apabila tidur dengan keadaan kepala lebih rendah daripada perut, itu juga menyebabkan maknanya air liur itu akan jadi najis kan. Jadi ini di antara beberapa sebab yang disebutkan. Masail jual beli najis, apa hukumnya? Jumhur ulama mengatakan jual beli najis yang berbentuk benda, iaitu ain najasah. Contohnya jual tai ayam untuk buat baju, ada. Macam mana hukumnya? Adalah haram, tak boleh menjual najis. Habis macam mana tu Ustaz? Itu upah kerja, upah dia tolong angkat, tolong isi, bukan dia ambil upah. Kalau kita ni, kita bayar kerana upah dia, kerana memindahkan najis tu daripada ni masukkan dalam karung, itu upah kerja, boleh lah. Tapi kalau upah kerana menjual, bayaran kerana menjual najis, tak boleh. Dalam Islam tak boleh. Tak boleh menjual sesuatu yang ain najasahnya ada, tak boleh. Dan kata Imam Bajuri menyebutkan dalam Hasyiah Bajuri, perkataannya, dan tidak sah jual beli benda najis. Tak sah dalam hukum fiqh, tak sah kan. Jual benda najis ni tak sah. Sama ada benda najis yang dapat dimungkinkan kesuciannya,
kerana ada proses seperti arak. Arak ni kan dia boleh diproses, nanti boleh jadi khamar, dia boleh jadi cuka, kerana dengan sebab simpanan dia berubah, boleh berubah, ia dicuka, atau jadi yang lain-lain daripadanya, kan? Tadi dia asalnya najis, tapi boleh berubah dengan sebab proses. Dan kulit bangkai binatang, makna kulit binatang ni kalau dia tak disembelih, kan, dia mati, kulitnya boleh diguna, tapi kita jual kulit tu dalam keadaan dia belum disamak lagi, jadi najis lah, kan? Rasulullah SAW mengatakan, kalau binatang yang mati, dagingnya yang tak boleh dimakan, tapi kulitnya boleh digunakan setelah disamak. Jadi kalau kita jual kulit bangkai binatang yang belum disamak, yang binatang itu mati bukan disembelih, memang najis, kulit itu najis lah, atau tidak melalui proses kerana sudah jelas kenajisannya, seperti anjing, walaupun anjing telatih, anjing yang dipelihara untuk menjaga tanaman ataupun mengawal binatang ternakan, kan? Jadi macam mana hukumnya? Kata Imam Bajuri, semuanya najis, tak sah kalau dijual beli, tak boleh. Hadis tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jika ia hanya melibatkan gas seperti mana biogas, ulama berbeza pendapat kepada dua, iaitu membolehkannya dan yang keduanya tidak membolehkannya kerana ia masih dianggap najis kerana termasuk bahagian yang terurai daripada najis, seperti abu yang keluar daripada sesuatu benda najis. Walau bagaimanapun jika asal itu sedikit dimaafkan, maka dia kata pendapat yang kedua ini lebih asah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang mengatakan najis itu adalah lebih banyak, makna lebih kuat, yang mengatakan makna yang melibatkan gas seperti mana biogas tadi, dia juga adalah najis walaupun hanya keluar mana asap dan sebagainya, kan? Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kashifah As-Saja, hukum biogas yang dihasilkan daripada benda najis seperti kotoran manusia, kan? Kotoran manusia tu dia proses, kan? Ataupun kotoran binatang. Ni sekarang zaman teknologi moden ni macam-macam boleh buat, kan? Dia boleh menghasilkan daripada tai-tai binatang tu boleh jadi bahan-bahan yang boleh diguna pula. Jadi bagaimana? Kata Imam Nawawi atau Syekh Nawawi Al-Bantani, adalah dibolehkan dan hukumnya suci kerana biogas tadi adalah termasuk bukhar, yang berarti wab atau seperti asal daripada suatu benda najis. Jadi maknanya itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi sana ada pendapat-pendapat yang kita boleh lihat, kan? Tapi pendapat yang paling asah tu mengatakan dia najis juga, kan? Seperti mana pendapat yang kedua. Catatan, jual beli binatang yang diharamkan seperti ulat, semut, ular dan lain-lain untuk dijadikan makanan burung dibolehkan. Ini cara catatan lah. Masuk kepada fasal yang ke-20. Setelah kita melihat maknanya jenis-jenis najis, kita nak melihat bagaimana kaifiat menyucikan najis itu tak. Muwalazah macam mana, mukhaffafah macam mana, mutawassitah macam mana. Ni kena di renew balik, kena ulang balik, kan? Walaupun kita dah lama dah jadi orang Islam ni daripada sejak lahir lagi,
Tapi ada yang masih tak faham lagi, tentang air bagaimana, tentang menyuci bagaimana, kan? Dia tak faham lagi. Banyak berlaku. Ya. Contohnya kalau sekiranya di beranda ni tai burung, kan? Tai burung, dia kalau banyak, kalau sikit tak apalah. Tapi kalau banyak macam mana? Hukumnya dia tetap najis mutawassithah. Andai kata yang tukang cuci itu dia mop je, dia mop dengan mop, lepas tu dia celup dalam tempat dia punya spin kemudian dia mop tempat lain pula, air itu dah najis, satu beranda najis. Kita naik semayang, ambil wuduk, kita mau pijak, kita bawa di situ, dia bertukar waktu kering, air najis dah hilang, dia jadi dekat situ najis hukmi. Bila kita pijak, kaki kita basah, kita memindahkan najis hukmi, bawa masuk dalam tempat semayang, kapet. Baik, ada sejadah. Itulah pentingnya bahawa kepahaman orang Islam ni dalam bab cucian, kan? Dia bekerja tu satu masalah, faham atau tidak. Orang yang menyeliakan, ni caranya cuci macam ni. Sebab apa? Kenapa jadi najis? Kerana air yang digunakan tadi kurang daripada 2 kulah. Air yang kurang daripada 2 kulah terkena najis atau masuk najis, najis. Itu kaedah dia. Ni yang perlu dipaham. Tuan-tuan, ni masjid, kan? Adakah orang-orang tu dia faham tu? Mereka juga memakai slipper. Waktu bekerja pakai slipper, pergi sampai ke tanda membersihkan, slipper itu juga dibawa naik ke atas. Jadi bagaimana keadaannya? Ini jadi masalah besar kalau kita tidak faham tentang masalah. Dengan sebab itu perlu kepada kita memberi faham ni. Kalau kita ada di rumah, ada maknanya pembantu, contohnya pembantu yang menjalankan kerja mengelap, mengemop rumah, membasuh pakaian, mesti diberi faham. Tidak nanti habis kita sibuk bekerja, dia buat kat rumah, kita pun tak tahu. Dia membasuh, kan? Dia mop rumah, kita balik bau wanginya, okey. Tapi bagaimana kaedah pembasuhannya? Ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu perlu kita memahami balik. Walaupun kita dah bertahun-tahun Islam, kan? Dah bertahun-tahun dah, dari daripada kecil. Mungkin hari ni di depan kita ada umur 60 tahun, ada umur 70 tahun, mana 70 tahun dah Islam, tapi bab air tak selesai lagi. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, perlu dipahamkan, kerana ni ilmu. Jangan kata alah asyik air je belajar, air pun tak lulus. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, ini masalah fiqh melibatkan ibadat. Maka disebutkan cara menyuci najis mughallazah, najis berat. Al-mughallazatu tathuru bi 70 ghasalatin ba'da izalati 'ainiha ihdahunna bi turabin. Najis mughallazah, iaitu najis berat, dapat disucikan dengan 7 kali basuhan, tasbih selepas menghilangkan airnya, iaitu benda najis itu, salah satu daripada 7 basuhan itu dengan air yang bercampur dengan tanah, iaitu air tanah. Air yang bercampur dengan tanah, kan? Mana kita ambil tanah, kita jadikan dia air, kita larutkan, maka tu dia air tanah. Tak? Bukan ambil tanah, bukan ambil lumpur. Ada orang ambil lumpur, dia kena najis mughallazah, dia ambil lumpur, dia sapu. Boleh tak? Tak kena. Dia mesti menggunakan air tanah,
ada sifat tanahnya, ada airnya. Dia kata tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka cara menyuci najis ni nak masuk ni kan. Okey, tambih dia kata, kaifiat membasuh najis mughalladhah adalah ta'abbudi. Dia sebagai mendekatkan diri kepada Allah. Maka dia kata apa? Membasuh cara ini sifatnya ta'abbud. Mana tidak boleh dipikir dengan akal. Kenapa najis mughalladhah, orang terpegang anjing ke, tersentuh ke, anjing dan babi ni mesti kena basuh 7 kali basuhan, 1 kali daripada 7 mesti dengan air tanah. Kenapa? Kan? Kenapa perlu basuh dengan air tanah? Ustaz, zaman sekarang kan banyak sabun, kan, Dettol ada, semua sabunnya wangi-wangi kan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kerana itu adalah sesuatu yang menjadi hukum. Kenapa Allah Ta'ala suruh begitu? Dia tak boleh fikir dengan logik, kerana itu dah hukum dia. Dah hukum dia, kita terima je, tak boleh fikir. Sebab apa? Ada orang-orang yang bijak pandai, dia kaji juga kenapa disuruh. Maknanya kena bekas yang dijilat anjing ataupun dengan sebab babi, kena disertu atau disamak dengan. Maka satu kajian dibuat oleh saintis barat daripada Jerman. Ni orang bukan Islam yang kaji. Rupa-rupanya bekas kiranya disentuh, dijilat oleh anjing, dia ada virus yang tak boleh hilang dengan sebab basuhan menggunakan apa-apa, melainkan menggunakan air tanah baru hilang. Oh, itu tuan-tuan, rupa-rupanya tanah ni ada hikmah dia, ada kebaikannya. Itu satu kajian yang telah dibuat. Orang Islam tak kaji lagi, mereka dapat buktikan kan, bila mereka lihat bekas yang digunakan untuk makan anjing ni dijilat, dibasuh, ditengok dengan maknanya mikroskop, dia ada maknanya kuman atau virus yang tak boleh hilang. Basuh dengan sabun tak boleh hilang. Tapi apabila dia mengkaji kenapa Islam suruh basuh dengan air tanah, rupanya air tanah ini mempunyai maknanya satu ejen yang boleh maknanya menghilangkan benda tu. Masya Allah, Allah Ta'ala jadikan kan sesuatu yang kita tak terfikir dengan otak kita. Asalnya bila Rasulullah kata basuh dengan air tanah cukup, orang tak kaji lagi. Sebab itu pada zaman Rasulullah beritahu, mereka yakin terus. Tapi orang-orang zaman sekarang dia nak cerdik, dia ingat dia lagi cerdik, nak bukti. Rasulullah punya cakap tak mau pakai, nak ada bukti. Apa bukti? Mereka kaji dah, rupanya mereka menyumpai jawapan. Sebab tu tuan-tuan, orang yang kalau dijilat, bagaimana orang-orang Islam ni yang liberal-liberal ni, yang jengih paria anjing, adakah maknanya mereka boleh mengelak daripada dijilat oleh anjing? Maknanya lidah anjing tadi memindahkan maknanya kuman ke kulit dia. Kalau dia basuh dengan sabun tak boleh hilang. Bagaimana tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mereka mengatakan mereka ni adalah pencinta maknanya alam, orang yang mencinta alam, menjaga, mengambil apa ni cakna tentang apa binatang-binatang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Islam suruh itu. Sebab dia dalam hukum, kalau kata tak boleh, tak boleh. Rasulullah beritahu orang yang memelihara anjing, satu hari
Dia pelihara anjing ni tuan-tuan, anjing yang dipelihara menyebabkan satu hari satu qirat amalan dia hilang. Satu qirat ni macam mana? Satu Jabal Uhud. Tu orang pelihara anjing, kan? Amalan dia berkurangan satu qirat. Banyak tuan-tuan. Kita semayang dah letak ada. Kita semayang dah letak banyak, amalan dah letak banyak, tiap-tiap hari berkurang satu qirat. Berapa banyak amalan kita berkurang? Yang keduanya, mana-mana rumah yang ada anjing tidak akan dimasuki oleh malaikat. Malaikat maut masuk, yang tak masuk malaikat rahmat. Mana-mana rumah yang ada anjing, malaikat rahmat tak akan masuk dalam rumah. Bayangkan rumah yang kita bina, yang kita duduk, malaikat rahmat tak masuk. Sedangkan malaikat ni rahmat, membawa rahmat. Rahmat tak ada dalam rumah. Bagaimana isi rumah tu? Hari ni tuan-tuan, kita mengharapkan rahmat Allah. Tiba-tiba rumah yang kita bina, rahmat tak ada. Bagaimana agaknya orang yang hidup dalam rumah tu? Ini dia tuan-tuan. Kita jangan berfikir orang-orang ni dia punya pemikiran. Ni orang pemikiran mereka ni telah maknanya dikotori dan diselewengkan. Kan? Jadi ni tuan-tuan, masalah yang berlaku dalam masyarakat. Orang-orang Islam tu, mereka punya pemikiran yang jauh tersasar. Walaupun kita kata ni mufti kata ni tak boleh, mereka kata kami ni pejuang, pencinta. Kalau nak piara binatang pun piara dan binatang lain, kenapa perlu ambil anjing? Banyak lagi binatang-binatang yang boleh kita piara, walaupun tak boleh dimakan daging dia, boleh piara. Kucing tak boleh makan, kita tak boleh makan daging dia, tapi boleh pelihara. Kenapa tak pelihara kucing? Inilah peliknya tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pemikiran orang-orang yang macam ni, dia merosakkan. Dianggap mereka lah pembela, pejuang, pencinta. Rosak tuan-tuan, rosak. Ni pemikiran-pemikiran liberal, kan? Dia fikir ikut logik. Ni hukum-hukum tak mau pakai. Hukum-hukum ni tak sesuai zaman ni, dia kata. Jangan ada orang ni macam ni, bahaya. Dalam agama pun orang-orang ni tetap ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hadis menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuhuru ina'i ahadikum iza wabala fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturabi. Ini hadis. Siapa yang menafikan hadis, mana hukumnya boleh jatuh kafir, sebab dia termasuk kepada beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ni orang tak mau pakai, kan? Dia pun basuh, dijilat anjing, anjing duduk dalam rumah bergaul sama-sama, duduk tidur pun tempat atas katil dia. Pelik tuan-tuan, pelik, kan? Dulu pernah ditunjukkan mereka ni buat, maknanya hari dia, makna dia ada majlis dia, kan? Jadi kita pun heran. Di negara-negara Arab sendiri pun tuan-tuan, orang Arab pun piara anjing. Tapi kita kena lihat, mereka ni bermazhab apa? Mereka mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dalam bab menyentuh anjing ni dia tak najis, kan? Banyak orang Arab yang memelihara anjing. Tapi Syafi'i ni tuan-tuan menyentuh, kan, anjing ni dianggap najis berat. Sebab tu kita ni kena melihat dalil bahawa Allah Ta'ala dan dalam Quran sendiri menyebut
bagi keadaan yang demikian kan. Maka dikata kebersihan bekas salah seorang daripada kamu apabila anjing menjilat padanya, dia hendaklah membasuhnya dengan 7 kali basuhan, salah satu daripadanya dengan air tanah. Mana daripada 7 tu, 1 dengan air tanah. Oleh itu sabun tidak boleh dijadikan pengganti tanah untuk menyucikan najis mughalladhah, kerana bersuci termasuk ibadah murni, ibadah mahdhah yang bersifat tauqifi, yang mengikut petunjuk yang datang daripada syarak. Rasulullah bukan reka sendiri tuan-tuan, kena jilat anjing, ni ambil air, bukan. So datang tu ialah daripada wahyu. Rasulullah tak berkata ikut hawa nafsu, wa ma yantiqu anil hawa. Rasulullah tak bercakap mengikut hawa nafsu, melainkan semua pandu nafsu, pandunya ialah daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi pakai sabun tak boleh, kan? Dia mesti kau basuh dengan sabun berapa banyak pun, bersih pun, maka pandangan syarak, pandangan agama, tetap dia bernajis juga. Mana najis mughaladzah itu belum lagi terangkat. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masalah kata, jika ada beberapa ekor anjing menjilat satu bekas air, atau seekor anjing menjilat di beberapa tempat bekas air tersebut, maka mengikut qaul, iaitu pendapat yang rajih, cukup menyucinya dengan 7 kali basuhan saja. Mana kalau bekas tu dijilat kan dengan anjing, kan, ataupun airnya dijilat oleh anjing, jadi air tu dah jadi najis lah, kan, dah najis air tu, jadi menajiskan air, menajiskan bekas. Mana cuci je lah, dicuci dengan 7 kali. 1 kali dengan mesti dengan air tanah, 6 kali 6 kali lagi tu kena air apa? Air mutlak. Menggunakan air mutlak. Kenapa pula air mutlak? Kerana mutlak itu sifatnya ialah makna suci pada dirinya dan menyucikan yang lain. Tak boleh guna air musta'mal. Kerana musta'mal itu ialah air yang telah digunakan selepas basuhan fardu, dan sifatnya mana hukum dia suci pada dirinya, tak boleh menyucikan yang lain. Itu kita faham. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang keduanya, jika ada najis yang jatuh ke dalam bekas air yang dijilat anjing tersebut, maka cukup menyucinya dengan 7 kali basuhan seperti tadi. Dihilangkan air najisnya, basuhlah, jangan buang bekas kan. Kita masalah teramak tak teramak pakai itu lain cerita, tapi cucian tu dah membersihkan dah, cukup dah membersihkan dah. Kena cara syarak bersih dah. Lepas tu kita nak guna tak guna tu lain bicara. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jika najis anjing ada ain, maknanya najis tu ada, nampak najisnya, dan tidak hilang kecuali dengan basuhan yang ketiga, maka basuhan ketiga itu dikira sebagai basuhan yang pertama. Satu basuh tak hilang juga kan, bau warna tak hilang, basuh lagi dengan air tanah lagi tak hilang juga, maka itu walaupun beberapa kali dia dianggap sebagai basuhan yang pertama kan. Kita dianggap dalam hukum syarak sebagai basuhan yang pertama. Itu disebut dalam kitab Kifayatul Akhyar. Seseorang yang termakan daging khinzir, ada naik kapal terbang, kapal terbang Eropa ni, dalam kapal terbang dia sediakan ada daging babi. Kalau naik Korea Airline kan, daging babi isi dalam pinggan. Mari orang-orang cerdik ni, dia ada bagi, ada daging babi, ada telur.
Dia kata kami makan telur je, daging kita makan. Punya leceh kedik, letak satu pinggan. Tuan-tuan, ada juga orang berfikiran macam tu rupanya. Jadi maknanya orang yang termakan daging khinzir, daging babi lah, atau sesuatu yang dihukum dengan najis mughalladhah, tidak wajib membasuh mulutnya. Jangan pergi samak mulut tak, ambil air tanah, gok kata. Ya dah tuan-tuan, kan, kira halal yang termakan tu, kan. Makna yang nak dibasuh tu ialah yang zahir je. Adapun yang dah lepas masuk, jangan pergi komong, pergi telan air tanah pula. Asal telan tak, ustaz? Nak cuci dalam. Siapa ajar kau? Kan? Pergi minum air tanah, apa benda? Islam tidak sampai ke arah itu. Tak sampai memberat ke arah itu. Sebab kalau sekiranya dalam darurat orang daging babi pun boleh dimakan, kan? Kalau darurat babi pun takkan nak disamak. Jadi tuan-tuan, ni kita tengok maknanya rukhsah ya, yang dia ada dalam Islam. Sebab tu bila ada rukhsah ni, dia sebagai satu rahmat, kan? Sebagai satu rahmat. Allah Ta'ala tak memberat-beratkan. Bagaimana cerita orang Yahudi ya, kan? Satu orang Badui masuk dalam masjid, dia doa. Lepas main dia doa, ya Allah, Engkau berilah rahmat kepada aku dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain-lain jangan bagi. Dia doa macam tu, kan? Sedangkan adalah yang lain, ya Allah, doa dia kuat tu, ya Allah, Kau berilah rahmat kepada aku dan kepada Nabi je, yang lain-lain jangan masukkan, biar dia tanam. Wah, macam tu kan? Rasulullah kata, wahai orang Arab Badui, jangan kau menyempitkan maknanya keluasan rahmat Allah. Allah Ta'ala bagi rahmat, berdoalah, ya Allah, Engkau berilah rahmat kepada aku, kepada Rasul dan kaum muslimin. Jangan kau sempitkan. Mana Rasulullah ajar orang Arab ni, dia tak tahu nak berdoa. Dia kalau doa untuk dia dengan Rasulullah je, orang lain-lain tak masuk. Jadi jangan begitu. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Kemudian yang seterusnya, anak lahir daripada manusia dengan anjing. Macam mana? Ini semua masalah, kan? Ada tak ada kita dengar. Benda ni dia masalah hukum. Jangan tanya, ustaz ada ke? Dengarlah dulu. Dengar dulu. Anak yang lahir daripada hubungan di antara manusia dengan anjing, kan? Jika yang lahir itu anjing, mana dia manusia buat hubungan dengan anjing, lahir anak. Yang perempuan ini lahir, melahirkan anaknya tidak anjing, maka hukumnya najis. Walaupun anjing tu boleh bercakap, ya mami, dia kata, ya daddy. Anjing cakap, sebab lahir daripada perut ibu, tapi bentuknya anjing, maka hukum dalam fiqh mengatakan najis. Dia najis. Dan walaupun dia boleh bercakap, dia berakal sekalipun. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat ni, sebaliknya, apabila yang lahir berbentuk manusia, walaupun separuh tubuhnya manusia dan separuhnya itu ialah anjing, hukumnya suci menurut pendapat Imam Ramli, sebahagian daripada maknanya pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i. Dia kata hukumnya suci. Suci juga dalam perkara ibadat, seperti mana boleh masuk, contohnya badannya manusia, kakinya kaki anjing, dia pun datang masjid, dia duduk sebelah kita pun mengelak,
Jangan kata Imam Ramli hukumnya dia suci, kan? Semua tak nak semayang dekat dia. Engkau ni anjing kau orang. Hukumnya dia hukumnya manusia, walaupun separuh-separuh. Ini kata Imam Ramli. Sah solatnya, bahkan boleh menjadi imam. Ini jadi imam kacau sikit lah tuan-tuan. Takut ada orang yang tak sujud pula nanti. Tak? Tengok yang sujud tu kakinya anjing, kepalanya manusia, kan? Jawabnya sarakaat, semua bagi salam, kan? Hukumnya boleh dia menjadi imam, kata Imam Ramli. Air sedikit, iaitu air yang kurang daripada 2 kulah, tidak najis jika disentuhnya. Sebab dia hukum macam manusia. Boleh menjadi wali nikah. Ada? Dia ulur-ulurkan tangan kat pengantin, tangan dia macam anjing pula. Ada? Mati terus pengantin. Rupanya bapak separuh-separuh, anjing separuh, manusia separuh. Tuan-tuan, ini hukum, kan? Kalau jadi begitu, dia boleh jadi wali nikah, mesti mengikut hukum hakam syarak, kerana dia dianggap sebagai mukallaf. Walau bagaimanapun, kerana tetap ada percampuran sperma, dikata manusia dan anjing dalam dirinya, terdapat beberapa hukum agama yang perlu diperhatikan, termasuklah oleh kerana perkahwinannya tidak sah, dia tidak boleh menikahkan orang lain. Sembelihannya tidak halal, tidak boleh mewarisi harta keluarganya, walaupun harta orang tuanya sendiri atau harta anak-anaknya, sekira dia tetap memaksa untuk berkahwin dan mempunyai anak selepas itu. Seterusnya, jika dia dibunuh, maka orang yang membunuhnya tidak boleh dihukum qisas. Ini beberapa perkara, walaupun tadi sifatnya separuh-separuh, kan? Dia dihukumkan manusia, ada perkara-perkara yang dibolehkan, dan dalam hukum ada perkara-perkara yang tertegah kepada diri tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi mudah-mudahan kita fahamlah, kita memahami tentang masalah ni. Dan satu lagi masalah dalam hukum najis mughalazah ni, ketika menyucinya, air tidak disyaratkan mengalir, dan tak perlu menjirus atau mencurahkan air di atas najis tadi. Ini seperti mana disebutkan dalam Zina Talib, dan kitab Idaman Penuntut. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah akan kita bicarakan selepas daripada ini najis mukhaffafah dan najis mutawassitah, bagaimana kita nak menyucikan perkara ini sebelum kita masuk kepada maknanya perkara yang berhubung dengan haid dan nifas, dan perkara yang bersangkutan dengan solat. Jadi ini nak selesaikan masalah taharah dulu. Faham taharah, maka menyebabkan ibadat yang selepasnya menjadi sempurna, insya-Allah, kan? Mudah-mudahan kita faham, Allah beri kepada kita futuh, iaitu dibukakan kepahaman kepada kita, supaya bila kita faham, kita boleh beramal dengan baik, yang menyebabkan ibadat kita jadi sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi